Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khutbah bertajuk Kehidupan dan Ibu Yerusalem. Sebelum itu, saya ingin tanya satu soalan. Jika seorang memenangi loteri 40 kali berturut-turut, apakah fikiran Anda? Adakah Anda fikir itu mungkin? Kebanyakan orang akan berfikir, itu pasti bukan kebetulan. Atau pasti ada seseorang merancangkan hal ini. Bukan? Orang biasa berfikir seperti itu. Terutamanya perkara yang ada kebarangkalian yang rendah. Jadi, itu pun sama bagi Anda dan saya yang berada di sini pada hari ini. Tidak keterlaluan jika kita manusia dikatakan ialah jisim protein. Untuk membentuk protein, asid amino perlu dalam urutan dan tempat yang sangat tepat. Perkara ini betul-betul boleh dikatakan sangat luar biasa. Asid amino dikatakan ada kira-kira 20 jenis. Seperti yang saya katakan tadi, untuk manusia mempunyai kehidupan, kebarangkalian itu adalah lebih sukar daripada memenangi loteri 40 kali berturut-turut. Anda dan saya berada di sini pada hari ini dengan kebarangkalian yang tinggi. Apabila kita berfikir bahawa Tuhan memanggil kita ke sini pada hari ini melalui kebarangkalian yang tidak dapat dibayangkan, kita betul-betul harus bersyukur kerana dibenarkan untuk berada di sini. Apakah yang Tuhan suruh kita jangan lakukan terhadap semua peraturan dan sistem kehidupan yang diciptakannya? Dia berkata, jangan tambah atau jangan kurangkannya. Pernahkah Anda dengar cerita-cerita Biojutera tentang projek genom manusia? Jika ada suatu masalah yang terkecil, manusia dikatakan tidak dapat memenuhi peranan dan tugasnya dengan betul sebagai manusia. Kerana Tuhan mengatur semua ini dengan teliti dan dengan ketepatan yang tinggi, firman Alkitab yang Tuhan berikan kepada manusia tidak boleh diubah sewenang-wenangnya. Jadi, apakah firman yang Tuhan berikan di hujung Alkitab? Janganlah sekali-kali tambah atau kurangkan apa-apa pun firman Tuhan. Kenapa? Apakah jenis dunia yang Tuhan ingin bimbing kita pergi untuk membimbing kita ke syurga yang kekal, yaitu dunia kehidupan kekal? Tuhan menegaskan hal ini dengan kuat di hujung Alkitab. Mari kita lihat buku Wahyu, bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat 18. Aku bersaksi, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maksudnya firman Alkitab, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis. Kalian, bagaimana? Mengenai firman Tuhan, Dia sudah menetapkan bahawa manusia tidak boleh mengurang atau menambahkan apa-apa pun. Agar jisim protein yang dipanggil manusia, yang direka dengan rumit ini, memperoleh kehidupan, Tuhan mengurniakan kita 66 buah buku Alkitab yang berharga. Di kesimpulan Alkitab,
Dia mengingatkan kita manusia agar jangan mengubah firman-Nya. Kini, ada banyak gereja, denominasi, dan banyak orang di bumi ini salah memahami Alkitab seperti begini dan seperti begitu. Jika hal seperti itu berterusan, manusia tidak dapat mencapai syurga kekal yang hanya ada kebahagiaan dan sukacita abadi dan tiada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Tuhan menyuruh kita jangan menambah atau mengurangkan apa-apa. Jadi tidakkah gereja Tuhan mengikut ajaran Tuhan setepatnya seperti yang diberikan? Hari ini, kita dapat melihat banyak gereja di sekeliling kita. Antara mereka dengan kita, ada perbezaan yang ketara. Jika seseorang ingin melihat semua ajaran yang Yesus, rasul-rasul, dan nabi-nabi gereja awal amalkan tepat seperti yang diberikan, cara yang terbaik adalah datang ke gereja kita. Apabila banyak asid amino digabungkan dan diletakkan dengan tepat, struktur kristal yang kecil yang dipanggil protein dibentuk. Sepanjang proses yang susah dan rumit, ketika Tuhan menciptakan manusia, susunan mana-mana kandungan pun tidak boleh diubah. Jika ada suatu tambahan, maka manusia pada hari ini pasti tidak akan dapat bercakap. Tidak ada kesadaran, penglihatan, dan perasaan. Dengan cara yang sama, Tuhan berfirman, janganlah tambah atau kurangkan apapun daripada firman Alkitab, kerana Dia telah menetapkan semua arahan dan garis panduan untuk memastikan kita beroleh kehidupan kekal, sama seperti ketika Dia menciptakan manusia. Kerana Tuhan telah melakukan seperti itu, manusia tidak boleh mengubah. Namun, kebenaran hari Sabat yang ditubuhkan oleh Tuhan hilang semasa zaman kegelapan. Fakta kehilangan hari Sabat pada tahun 321 Masehi ialah peristiwa sejarah yang terkenal melalui sejarah gereja awal. Lagi pula, amalan agama-agama pagan yang tiada di gereja sebelum ini memasuki gereja. Seakan-akan itu ialah perintah Tuhan dan ada banyak perubahan. Jadi ada orang bertanya, mengapakah gereja Tuhan tidak beribadah pada hari Ahad? Mengapakah tiada salib di gereja Tuhan? Mengapakah gereja Tuhan tidak menyambut Christmas? Soalan-soalan seperti ini selalu ditanya oleh pendatang baru ke gereja kita. Namun perkara seperti itu tidak pernah diperintah oleh Tuhan atau dapat dijumpai dalam mana-mana 66 buah buku Alkitab. Apakah yang Tuhan minta kita? Jangan tambah apa-apa yang tidak ada. Dan apalagi, jangan kurangkan. Dengan menerima semua yang sebagaimana adanya, apakah yang akan berlaku pada pintu syurga abadi yang ingin kita masuki? Ia akan dibuka. Bukankah itu cara Dia mengurniakan kita janji kehidupan kekal yang berharga? Kalau begitu, mengapakah banyak gereja di dunia kini hanya mempercayai Tuhan Bapa? Gereja Tuhan bukan hanya mempercayai Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Jadi adakah Alkitab yang mengandungi firman Tuhan betul-betul memberitahu kita hanya ada Tuhan Bapa? Atau adakah ia berkata bahawa bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada Tuhan Ibu? Bukankah kita harus memahami hal ini dengan betul? Mari kita lihat buku 2 Korintus, bab 6 ayat 17. Buku 2 Korintus, bab 6 ayat 17 tertulis, sebab itu, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapamu. Dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan.
Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut firman Tuhan kepada manusia, Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Bapa, anak lelaki, dan anak perempuan. Semua ini ialah gelaran yang digunakan dalam keluarga. Jadi kalau kita memikirkan keluarga di bumi, adakah hanya ada bapa dalam keluarga? Adakah hanya ada anak lelaki atau anak perempuan? Tidakkah Anda berasa ada sesuatu yang hilang? Tuhan menumbuhkan sistem bumi ini. Tuhanlah yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu, serta meletakkannya di tempat yang sepatutnya. Sebab itulah Dia ialah Tuhan atas segala sesuatu dan Tuhan semua kehidupan, bukan? Alkitab berkata bahawa ada bapa, anak lelaki, dan anak perempuan. Tapi siapakah yang tertinggal? Ibu. Kalau begitu, adakah Alkitab hanya mengatakan kewujudan Tuhan Bapa? Tidak adakah Tuhan Ibu? Ada Tuhan Ibu. Hari ini, mari kita pastikan perkara ini melalui Alkitab. Tuhan mengurus dan membimbing seluruh alam semesta dengan terperinci dan tepat. Dia juga begitu amat berusaha dalam perjalanan yang menakjubkan untuk memberikan kehidupan kekal kepada manusia yang hanya merupakan segumpal protein. Apabila seorang bayi dilahirkan, kita hanya berkata, bayi sudah dilahirkan. Namun di sebalik kelahiran bayi itu, terdapat interaksi asid amino dan protein yang tidak terkira banyaknya. Berapa tinggi bayi ini kemudian, atau apa penyakit yang akan didapatinya, dan lain-lain. Semuanya itu direka. Saintis merujuk perkara ini sebagai pemetaan genom manusia, bukan? Mereka berkata bahawa kita dilahirkan dengan semuanya itu. Ini tidak dapat dibuat selain oleh Tuhan. Tuhan berfirman, janganlah tambah atau kurangkan apa-apa. Namun masalahnya adalah tentang Tuhan Ibu. Semua gereja lain berseru, Tuhan, Tuhan, dan Bapa-Bapa. Apabila kita berkata, gereja Tuhan kami mempercayai Tuhan Ibu, mereka menjawab, tidakkah itu gereja yang pelik? Kalian, mari kita melihat kesimpulan tentang hal ini dalam Alkitab. Mari kita lihat buku Galatia, bab 4 ayat 26. Dalam buku Galatia, bab 4 ayat 26 tertulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Surgawi bermaksud di surga. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Jadi ada siapa di surga? Adakah hanya ada Tuhan Bapa? Tidak. Alkitab berkata bahawa kita ada siapa di surga? Dan ialah ibu kita. Ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usialah hamba perempuan itu berserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Perempuan merdeka dalam ayat 31 ialah perempuan yang merdeka dalam ayat 26. Dan ialah siapa? Ibu kita. Ayat 31 menyebut kita sebagai anak ibu. Adakah Anda pergi ke Persatuan Alkitab dan menambah perkataan ibu ke dalam Alkitab? Tidak. Kata-kata yang sama tertulis dalam semua versi Alkitab. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka.
dan ialah ibu kita. Jika begitu, mengapakah mereka mengurangkan firman Alkitab? Sudah sangat jelas. Tidakkah itu pelik? Mengapakah mereka tidak mengikut perintah Tuhan untuk jangan menambah atau mengurangkan firman-Nya? Seperti yang dikatakan tadi, ada masa zaman kegelapan apabila gereja menjadi sangat pagan. Semuanya direkodkan dalam buku sejarah gereja yang diiktiraf secara rasmi. Mereka telah menyambut hari Sabat dengan setia sejak zaman Yesus sehingga tahun 321 Masehi. Apabila hukum hari Ahad dikeluarkan, hukum ini mengisytiharkan hari Ahad sebagai hari rehat rasmi dan makna hari Sabat ditambahkan. Dalam buku A History of the Early Church to AD 500, muka surat 132, tertulis bahawa hari Ahad tiada makna agama Kristian. Berapa tahun sudah berlalu, sejak tahun 321 Masehi, hampir 2000 tahun, bukan? Kerana masa yang begitu lama sudah berlalu, semua gereja kini beribadah pada hari Ahad seolah-olah itu ialah hari ibadah. Namun Yesus, rasul-rasul atau orang kudus gereja awal tidak tahu apa-apa pun tentang ibadah hari Ahad. Pergilah ke syurga dan tanya kepada Petrus. Dia akan berkata, apakah yang Anda katakan? Tanyalah kepada Rasul Paulus. Dia akan tanya kembali, adakah perkara seperti ibadah hari Ahad? Pada gereja awal, tiada ibadah hari Ahad. Sistem seperti itu tidak wujud sampai abad keempat pada tahun 321 Masehi. Dengan ini, kita dapat memahami bahawa amalan ini tidak wujud selama 300 tahun selepas kematian Yesus. Bukan? Juga, bilakah Christmas diperkenalkan? Christmas diperkenalkan pada tahun 354. Tetapi kini seluruh dunia menyambut Christmas seolah-olah itu ialah hari kelahiran Yesus. Bukan? Apakah firman Tuhan kita dalam Alkitab? Tuhan memerintah dengan tegas, jika kamu menambah apa-apa ke dalam Alkitab, aku akan menambah malapetaka kepadamu. Jika kamu mengurangkan apa-apa, aku akan mengambil bahagiamu dari kota kudus, yaitu syurga. Namun, pada tahun 321 Masehi, ibadah hari Sabtu dimansuhkan dan digantikan dengan ibadah hari Ahad. Christmas mulai muncul pada tahun 354 Masehi. Selain itu, salib mulai didirikan di atas menara gereja pada abad ke-6. Orang kudus gereja awal tidak ada salib, apatah lagi menyambut hari Sabat pada hari Ahad. Dalam Alkitab, maupun dalam sejarah, pun tidak ada. Kita perlu memikirkan semua ini. Siapakah yang menulis buku Galatia, bab 4? Rasul gereja awal. Rasul Pauluslah yang menulis buku Galatia. Memang buku ini ditulis oleh manusia, tapi ia diinspirasi oleh Roh Kudus Tuhan. Buku Galatia bab 4 ayat 26 tertulis, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Walaupun selepas berabad-abad, teks asal ini tidak diputar-belitkan, Alkitab menjelaskan dengan kuat bahawa kita pasti ada ibu syurgawi. Ini bukan hanya tertulis dalam buku Perjanjian Baru yang menandakan kepercayaan gereja awal, tetapi juga dalam buku Perjanjian Lama, dan ia memberitahu kita kewujudan Tuhan Ibu di kerajaan Tuhan. Mari kita pastikan ini melalui Alkitab. Buku Kejadian bab 1. Buku Kejadian bab 1 ayat 26 tertulis, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Ini ialah firman Tuhan semasa proses penciptaan manusia. Menurut gambar dan apa? Rupa kita. Semua gereja di dunia biasanya mengajar satu Tuhan sahaja yang menciptakan manusia.
Namun, Alkitab mereka tidak berbeza dengan Alkitab yang saya baca sekarang. Semua Alkitab tertulis ayat yang sama. Baiklah kita menjadi manusia, menurut rupa kita. Dalam erti kata lain, baiklah kita menciptakan manusia. Semua orang berkata, penciptaan manusia dibuat oleh satu Tuhan. Namun, bagaimanakah dengan firman yang tertulis di sini? Memang bukan satu Tuhan sahaja. Ada orang terus menegaskan dan berkata, ini ialah kesilapan semasa menterjemah, bukan? Namun, dalam Alkitab original juga sama. Mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya Tuhan pencipta yang menciptakan kita manusia, bukan satu. Adakah perkataan kita merujuk kepada satu orang sahaja? Itu bukanlah kata nama tunggal. Itu ialah istilah jamak. Ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, diciptakannya dia. Siapa diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut image siapa? Image Tuhan. Tuhan yang merujuk sendiri sebagai kita dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, lalu menciptakan lelaki dan perempuan. Bukankah lelaki dicipta menurut image Tuhan yang bersifat maskulin? Bagaimanakah perempuan? Dia dicipta menurut Tuhan yang bersifat feminin. Semua manusia sekarang memanggil Tuhan yang berimage maskulin sebagai Tuhan Bapa. Jika begitu, manusia harus memanggil Tuhan yang berimage feminin sebagai apa? Sudah tentu. Dari sini, kini jalan mereka yang lain berbeza dengan jalan gereja Tuhan. Jika kita melihat arahan Tuhan, jangan tambah atau kurangkan apapun dari Alkitab. Sudah jelas pasti bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi siapa lagi juga pasti wujud. Iman seperti itu barulah iman yang betul. Bukan hanya dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru juga ada tertulis, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dalam buku Wahyu, bab 19, 21, dan 22, Alkitab meramalkan kerja rohani bapa dan ibu surgawi dengan perkataan seperti isteri anak domba, pengantin perempuan anak domba, roh dan pengantin perempuan. Saudara-saudari, mari kita fikirkan ini dengan mudah. Adakah itu iman yang betul, hanya mempercayai Tuhan Bapa, atau mempercayai kedua-dua Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Apakah kehendak Tuhan tentang hal ini? Jika gereja tidak menjumpai jalannya di sini, ia tidak akan dapat menjumpai jalan yang betul. Itulah sebabnya gereja-gereja di seluruh dunia terus merosot, dan ada alih malangnya menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji akan memberkati kita apabila kita masuk dan apabila kita keluar, jika kita mengikut ajaran Tuhan sahaja? Saya berharap Anda akan mengukir dalam lubuk hati bahwa mengikut arah yang Tuhan berikan adalah paling alkitabiah, paling benar, dan paling dapat menerima keselamatan. Dan bukan hanya mempercayai Tuhan Bapa, tetapi juga mempercayai Tuhan Ibu. Selain itu, kita harus memberitahu ramai orang di sekeliling kita tentang kebenaran ini. Anda dan saya harus dapat mengajar mereka dengan betul mengapa kita mempercayai Tuhan Ibu. Bukankah ini satu-satunya cara kita dapat menjadi anak lelaki dan anak perempuan Tuhan? Anak-anak Tuhan harus memberitahu dunia dengan jelas bahwa mereka bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada Tuhan Ibu. Dalam Alkitab original bahasa Ibrani,
ada lebih daripada 2.500 kali rekod tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jika kita mencari Alkitab bahasa Ibrani original tentang perkataan Tuhan, ia ditulis sebagai kata nama jamak. Kebanyakannya direkodkan seperti itu. Jika begitu, adakah Tuhan tidak tahu membezakan kata tunggal dengan kata jamak? Jadi dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, lalu menciptakan lelaki dan perempuan. Bukankah manusia memanggil Tuhan yang bersifat maskulin sebagai Tuhan Bapa? Namun, mereka mengabaikan sepenuhnya Tuhan yang mempunyai sifat feminin. Mereka tidak boleh dikatakan memahami Tuhan sepenuhnya. Ada kalanya, sesetengah orang cuba membahaskan topik ini dengan ayat dalam buku Efesus bab 4. Saya harap Anda memastikan sebab mereka berkata seperti itu, dan mengapa Alkitab ada ayat-ayat seperti itu. Mari kita lihat buku Efesus, bab 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Ada orang berkata, sini tertulis hanya ada satu Tuhan. Bagaimanakah boleh ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Mari kita terus membaca. Ayat 6. Satu Tuhan. Dan siapa? Bapa dari semua. Kalian, ada berapa Tuhan Bapa? Satu. Namun, siapa lagi juga ada? Kita memberitakan bahwa Tuhan Ibu juga wujud. Kita tidak pernah mengajar bahwa ada dua Bapa. Kita harus memahami ini dengan baik dan menjelaskannya kepada mereka. Pada zaman apabila lelaki mengawal dan menguruskan semuanya termasuk keuangan, perempuan seolah-olah tidak wujud. Mereka adalah seperti bayangan pada zaman Perjanjian Lama. Pada masa itu, walaupun menjalankan banci, wanita tidak termasuk. Wanita dianggap sebagai makhluk bawahan kepada lelaki. Namun, apabila zaman ajaran dalam buku Wahyu bab 19 sudah tiba, hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Siapakah harus muncul? Tuhan berkata bahwa kita harus tahu dan menyatakan kewujudan ibu kepada semua manusia. Dalam kerja penciptaan Tuhan, bukankah Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menciptakan Hawa pada hari ke-6? Jadi, Hawa rohani juga harus didedahkan kepada semua manusia. Itulah sebabnya Alkitab merujuk Hawa sebagai ibu semua yang hidup. Mari kita lihat babak itu. Mari kita lihat buku Kejadian, bab 3 ayat 20. Buku Kejadian bab 3 ayat 20 tertulis, manusia itu memberi nama Hawa kepada isterinya, sebab dialah yang menjadi apa? Ibu semua yang hidup. Adam dan isterinya Hawa. Beginilah Tuhan menciptakan mereka. Bukankah penciptaan dalam 6 hari ialah bayangan ramalan 6.000 tahun? Jika begitu, siapakah yang diciptakan pada hari ke-6, pada saat yang terakhir? Hawa. Akhirnya, ini bermaksud bahwa apabila Hawa muncul dari tulang rusuk Adam pada hujung kerja penebusan Tuhan, kewujudan Tuhan Ibu juga harus didedahkan dan diberitakan kepada semua manusia. Untuk masa yang lama, banyak gereja menegaskan kasih Kristus. Kasih Bapa terhadap anak-anaknya juga adalah besar. Namun, bagaimana dengan kasih ibu? Dari perspektif anak, orang yang menjadi satu badan dengan anak ialah ibu. Selama 9 bulan, Anda bersama dengan ibu Anda melalui tali pusat yang kecil
Jadi, ketika dalam hal anak-anak, siapakah yang akan melangkah ke depan tanpa mengira keadaan? Ibu. Sebab itulah saya fikir bahawa ibu betul-betul berani. Kalau begitu, apabila Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memberi manusia kehidupan, tidak bolehkah Dia membuat anak-anak dilahirkan melalui bapa iaitu lelaki? Namun, Dia menciptakan anak dilahirkan melalui ibu, iaitu perempuan. Tuhan juga membuat manusia mewarisi semua DNA mitokondria daripada ibu dan menjadi manusia yang lengkap. Menurut buku Wahyu, bab 4 ayat 11, segala sesuatu diciptakan oleh kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Hari ini, pilihan untuk menjalani kehidupan tanpa Tuhan boleh dianggap sebagai pilihan yang bodoh. Kita harus memikirkan Tuhan. Hari ini, kita harus ingat sekali lagi bahawa seluruh alam semesta dikendalikan dan ditadbir di bawah kedaulatan Tuhan. Mari kita panjatkan kemuliaan dan pujian abadi kepada Tuhan Elohim yang memberi kita iman yang betul, agar tidak hanya mempercayai Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Mari kita pahatkan dalam hati sekali lagi bahawa hari Sabat yang kita sambut pada hari ini ialah ketetapan, peraturan serta hukum yang ditubuhkan oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Semoga Tuhan memberkati banyak pada hari Sabat ini. Semoga anda dirahmati oleh firman pada hari ini. Sekianlah, terima kasih.